Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi sekali untuk sains tahun 3. Jadi hari ini kita telah habis belajar mengenai KPS, iaitu kemahiran proses sains. Jadi kita akan masuk kepada kemahiran manipulatif sains ataupun kita short form dia ialah KMS. Okey. Kemahiran manipulatif sains ini merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Apa maksud psikomotor ni? Maksudnya ialah kita menggunakan dia secara fizikal. Okey. Kalau kita tengok dalam gambar ini, ya contohnya seperti mereka membersihkan peralatan, membawa peralatan sains dengan betul, kemudian mereka melakar, kemudian mereka menggunakan spesimen, mereka label dan sebagainya. Okey. Kemahiran manipulatif sains ini terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan bahan sains dan spesimen. Okey, apa maksud spesimen di sini ialah spesimen ni ialah bahan semula jadi. Contohnya seperti haiwan dan juga tumbuhan. Okey, cuba tengok kat sini. Okey. Dekat sini dia menangkap rama-rama. Lim menangkap rama-rama. Mereka menggunakan sauk. Okey. Kemudian dia kata dia nak menyimpannya di dalam botol. Tetapi botol itu bertutup. Boleh ke untuk belalang itu bernafas? Jadi dia meletakkan kain yang berlubang menggantikan penutup botol itu. Jadi belalang itu dapat hidup di dalam botol yang mempunyai lubang. Ini namanya mengendalikan spesimen dengan cara yang betul. Okey. Yang tu yang pertama, KMS yang pertama. KMS yang kedua ialah melakar. Okey. Melakar ni, melakar merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Okey, lakaran jelas, tepat dan berlabel. Okey. Ciri-ciri melakar dia mestilah jelas. Contohnya seperti ini, melakar tabung uji, mereka menggunakan pembaris. Okey, yang ini sekiranya kamu mula-mula baru belajar, kamu boleh menggunakan pembaris. Okey, sekiranya kamu dah advance ataupun dah mahir, kamu tidak lagi memerlukan pembaris, just kamu lakar menggunakan freehand sahaja. Okey, kalau kamu perhatikan secara melakar ni, mereka gambar raja ini dia melakar garisan tapi putus di sini. Kenapa putus sini? Kerana dia ialah garisan melengkung. Okey, kemudian bila melakar tabung uji, perlu membuat secara 2 dimensi sahaja. Jadi kita tak boleh buat lubang dekat sini. Kalau lubang kat sini, dia akan menjadi gambar rajah 3 dimensi. Okey. Kemudian jika ada penutup, dia akan lukis penutup di sini. Ada air. Okey, simbol bagi air dalam sains ialah garisan putus. Okey, kalau macam ini, dia kosong, tak ada air. Okey, tapi bila ada air, dia mesti ada putus-putus. Kemudian akhir sekali selepas kamu melakar, perlulah melabel. Ciri-ciri melabel ialah tak boleh buat anak panah. Okey, itu salah. Okey. Bila melabel, garisan sahaja dan tulis penutup. Garis tabung uji, garis larutan. Okey. Ini ialah ciri-ciri melakar. Okey, yang ketiga iaitu membersihkan dan menyimpan. Okey, tak nampak. Membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey, lepas kita menggunakan peralatan sains, kita perlulah membersihkannya menggunakan air dengan bersih, mengeringkannya, berada selalunya di sisi tingkap bersebelahan dengan sinki. Kalau contohnya macam kita gunakan tabung uji tadi, kita akan terbalikkan tabung uji itu pada rak tabung uji. Apa tujuan dia? Supaya air dia kering. Lepas dia keringkan, maka dia akan menyimpan semula tabung uji ataupun peralatan sains itu ke dalam bilik persediaan sains. Okey.
Okey, maka lengkaplah ada 5 kemahiran manipulatif. Okey, kita boleh tengok secara ringkasannya di sini. Okey, di sini ada ringkasannya pada muka surat 21. Kemahiran manipulatif ada 5. Cikgu bacakan semula. Yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan bahan sains dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakarkan spesimen dan peralatan sains dengan betul. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Dan yang terakhir, menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Okey. Ini ialah kemahiran manipulatif, iaitu kemahiran melibatkan psikomotor dalam penyiasatan sains. Okey. Jadi projek kita hari ini kita akan buat, tajuk kita hari ini ialah kita buat bunga KMS. Iaitu bunga kemahiran manipulatif. Okey, apa yang kita perlukan ialah sehelai kertas warna. Kertas warna itu dilipat dan juga dibahagi dua. Jadi kita guna ambil separuh sahaja. Kemudian lepas lipat kita lipat dua macam ni. Lepas lipat dua macam ni, kemudian kita bahagikan dia 3. Kita hanya perlukan 5 kelopak bunga sahaja. Tapi bila kita buat macam ni, dia akan hasilkan 6. Jadi satu tu sebagai spare kalau kita salah buat. Okey. Okey, sekarang kita menggunakan pensel ataupun pen. Kita akan lukis kelopak dia. Okey, lukis kelopak bunga. Ada lekuk di sini. Okey. Okey, lepas lukis kelopak di sini, kita ambil gunting dan juga gunting dia. Mengikut garisan yang telah kita buat tadi, kita akan menghasilkan 6 kelopak bunga. Tapi kita hanya gunakan 5 kerana selalunya bunga-bunga ini mempunyai 5 kelopak. Okay, apa kaitan kelopak bunga ni dengan rukun Islam? Okay, kerana rukun Islam pun ada 5. Kelopak bunga pun ada 5. Jari kita pun ada 5. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, yang ada garisan ni kita tak payah guna. Okay, apa yang kita perlukan dengan bunga kelopak ini ialah kita tuliskan setiap kelopak ini, kita tuliskan. Okey, cikgu dah tuliskan ini. Okey, jadi kita simpan yang ini. Tengok, okay, cikgu dah tuliskan semua sekali. Ada 5 kemahiran manipulatif. Jadi kemudian kita ambil sehelai kertas A4 warna putih dan kita susunkan kelopak kita menjadi bunga. Jadi pastikan kamu menulis dahulu kemahiran manipulatif sains sebelum kamu menampal bunga tersebut. Okey. Okey. Selepas susun di sini, okey, maka di tengah-tengah dia kita boleh tulis kemahiran manipulatif. Kemahiran manipulatif. Okey. Okey, selepas dah siap tampal ini, kita boleh buat batang dia. Okey, batang dia. Batang bunga kita. Okey, ada kelopak di sini. Okey. Kemudian kita boleh buat bulatan di sini. Okey. Okey. Kemudian kita tambah sedikit dengan daun. Okey, sehelai lagi daun. Okey, maka terhasillah projek kita iaitu bunga KMS. Okey. Selamat belajar.